السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين في جاه سيد الأولين والآخرين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة واستفادة وحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jauharul Manadham pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasulil A'zam sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah masuk ke dalam bahas yang ke-6 tentang sifat yang ke-6 daripada keistimewaan yang ke-6 bagi Nabi SAW, iaitu kata pengarang annahu sallallahu alaihi wasallam ma dhahara qawluhu 'ala al-ardi qattu, iaitu artinya bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kelihatan air seninya di atas permukaan bumi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita telah bahaskan beberapa dalil tentang masalah tersebut. Hari ini kita nak sambung lagi perbahasan dalil-dalilnya. Jadi kata pengarang, bismillahirrahmanirrahim, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana sirru fi dhalika ma sana'ahu al-malakani min ghaslihima jawfa. Artinya rahsia keistimewaan ini, iaitu keistimewaan dibahaskan tentang masalah sebahagian ulama mengatakan bahawasanya apa yang keluar daripada Nabi ini suci, daripada sama ada air kencing ataupun daripada apa yang pada kita najis, tetapi pada Nabi SAW itu suci. Kenapa? Rahsia ini ialah disebabkan oleh dada baginda Nabi SAW pernah dibasuh oleh dua malaikat, iaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, sehingga segala lebihan fadalat, segala lebihan apa yang keluar daripada Nabi ini pada kita najis lah, dari jasad Nabi SAW dihukumkan suci. Itu rahsia seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Dan ini dinakalkan oleh Imam Al-Bahuti dalam Kashful Qina, dan begitulah juga disebut oleh Al-Allamah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Muhaddisul Hijaz, mengatakan benda yang sama, meriwayatkan daripada perkataan yang sama. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dalam musnadnya, Abu Ya'la Al-Hakim, Daruqutni dan Abu Nu'aim daripada Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman, siapa tuan-tuan? Ummu Aiman ni ialah hamba Nabi SAW yang Nabi wariskan daripada ayah Nabi SAW. Jadi ayah Nabi ada hamba perempuan namanya Ummu Aiman. Jadi bila ayah Nabi meninggal, hamba ni jadi warisan Nabi lah. Dan Ummu Aiman ni antara orang yang menyaksikan kelahiran Nabi SAW, dan dia antara orang yang awal menyusukan Nabi SAW. Dan dia juga adalah orang yang Nabi bebaskan dia dan jaga Nabi lah waktu kecil. Dan akhirnya Nabi bebaskan dia, dan bila Nabi besar, Nabi kahwinkan dia dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, dan lahir daripada anak tu ialah Sayyidina Usamah bin Zaid. Baik, jadi Ummu Aiman berkata, dia berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili
إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها فلما أصبح أخبرته فضحك وقال إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدا. Jadi pada suatu malam, kata Ummu Aiman, Nabi SAW telah bangun menuju ke sebuah bekas di tepi rumah. Lalu baginda SAW membuang air kecil di dalam bekas tersebut. Aku, kata Ummu Aiman, bangun pada malam tersebut dalam keadaan dahaga dan aku minum air yang terdapat di dalam bekas tersebut. Dia tak tahu, kan? Dia tak tahu bekas ada tepi rumah. Dia ada air. Tuan-tuan kena faham zaman dulu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam kita sekarang ada pipe, kan? Zaman dulu kalau kita nak ambil air, kena pergi ke telaga, bawa balik rumah, kan? So daripada air telaga tu lah awak nak guna basuh-basuh, daripada air telaga tu lah awak nak buat mandi, nak buat minum dan sebagainya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia tengok ada bekas air tu. Dan ialah kita sebut tidak ada tanda-tanda lah bahawasanya itu adalah air kencing, kan? Sebab kalau ada tanda, orang pun tak akan minum, tak mungkin minum. Jadi kemudian dia kata dia peminum air tersebut. Apabila tiba waktu subuh, aku memberitahu baginda Nabi SAW mengenainya. Lalu Rasulullah SAW pun ketawa dan bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan menghidapi sakit perut selepas hari ini selama-lamanya. Nabi SAW sebut. Dan telah mengeluarkan oleh Abdul Razzaq daripada Ibnu Jurayj radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ukhbirtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu fi qadahi min aidan thumma yud'u tahta saririhi faja'a fa idza al-qadahu laysa fihi shay' faqala li imra'atin yuqalu laha barakah kanat takhdumu ummu habibah ja'at ma'aha min ardil habashah aina al-bawl alladhi kana fi al-qadah قالت شربته قال صلى الله عليه وسلم صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. Artinya dikhabarkan kepadaku bahawa kata Ibnu Jurayj, dikhabarkan kepadaku Ibnu Jurayj ni bahawa Nabi SAW satu hari Nabi buang air kecil dalam satu bekas, sebuah bekas daripada kayu, dan kemudian diletakkan di bawah katilnya. Kemudian baginda SAW datang semula dan mendapati tiada suatu pun di dalam bekas tersebut. Maksudnya dah tak ada dah air itu. Maka baginda SAW bertanya kepada seorang perempuan yang dipanggil Barakah, yang datang daripada tanah Habasyah. Okey, Barakah ni dia datang dengan datang dari tanah Habasyah bersama dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa? Isteri Nabi. Okey, isteri Nabi, anak Abu Sufyan. Okey, Nabi SAW ketika mana Ummu Habibah di Habasyah, suami dia meninggal, kan? Suami dia meninggal. Jadi ketika itu ataupun suami dia masuk kafir dia. Cumanya dia hijrah ke Habsyah. Dia antara orang awal hijrah. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni dia ada dua fasa hijrah. Satu, hijrah pertama sekali ketika mana pensyariatan hijrah, maka mereka berhijrah ke Habsyah. Okey, Nabi izinkan para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Jadi adalah beberapa orang berhijrah ke Habsyah, termasuklah sepupu Nabi SAW, iaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Okey, Sayyidina Ja'far syahid, kan? Sayyidina Ja'far syahid, dan dia tak ke Madinah sampailah ke tahun ke-6 ke tahun ke-7 macam tu. Ketika mana Nabi SAW, atau tahun ke-5, ketika mana perang Khaybar. Okey, selepas daripada perang Khaybar, Nabi nak balik dari Khaybar, maka Nabi orang-orang dari Habsyah datang. Okey, orang-orang dari Habsyah datang. Antaranya ialah Sayyidina Ja'far.
Jadi Ummu Habibah ni dia isteri Nabi, dan perkahwinan dia tu di kita panggil apa? Diraikan lah. Diraikan oleh Raja Habsyah ketika itu. Siapa dia? Raja Habsyah tu. Allah SWT. Apa nama? Siapa dia? Bunyi macam dengar nama tu. Apa dia? Tak apalah. Lupa. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Najasyi, okey. Betul. Najasyi kan, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Najasyi radhiyallahu ta'ala anhu ni, ketika mana Nabi nak kahwin dengan Ummu Habibah, dia lah yang tolong bagi hantaran. Dia yang tolong bagi hantaran. Berapa? 500 dinar. 500 dinar, 500 duit emas. Biasa Nabi bagi 500 dirham kepada semua isteri-isteri Nabi. Ketika Nabi kahwin dengan diorang, Nabi bagi 500 dirham. 500 dirham banyaklah juga, kayaknya sikit. Okey. Tapi dengan Ummu Habibah, sebab ialah raja yang tolong kan, takkanlah bagi sikit kan, bagi banyaklah. Iaitu berapa? Sebanyak 500 dinar. Itu paling mahal lah. Itu paling mahal. Itu isteri Nabi yang dikahwinkan oleh raja kan? Dikahwinkan oleh raja. Ada pun yang dikahwinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala direct, iaitu ialah Sayyidah Zainab binti Jahsy. Okey, Sayyidah Zainab binti Jahsy ni Allah Taala sendiri yang kahwinkan dia. Dan itu satu fakhar lah, satu kebanggaan buat Sayyidah Zainab. Dia kata, kamu semua bapa-bapa kamu yang nikah, tapi aku Allah Taala yang nikahkan. Tu. Jadi suatu kata Gus Bahar, Allah Subhanahu Wa Taala jadi wali ni 2 kali. Ya, Allah Ta'ala mengkahwinkan orang ni 2 kali. Pertama, Allah Ta'ala kahwinkan Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa. Yang kedua ialah Allah Ta'ala kahwinkan Sayyidah Zainab dengan Nabi SAW. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila Ummu Habibah datang, dihantarlah oleh Raja Najasyi ke Madinah untuk bersama dengan Nabi SAW, diberilah seorang khadam kepada dia, nama dia inilah Barakah ni, daripada Habsyah. Jadi Nabi tanya kepada dia, di manakah perginya air kencing yang terdapat di dalam bekas ini, bekas itu? Jawab Barakah ni, aku telah meminumnya. Bersabda Rasulullah SAW, kau akan mendapat kesihatan wahai Ummu Yusuf. Okey, itu gelaran dia lah. Nabi panggil dia dengan gelaran Ummu Yusuf. Okey, maka selepas itu dia tidak mendapat sakit sekalipun sehinggalah dia jatuh sakit kerana menghadapi kematian. Yang ini disebutkan di dalam kitab Khasaisul Kubra karangan Imam As-Suyuti rahimahullah. Dan pada suatu riwayat yang lain pula, Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Yusuf radhiyallahu ta'ala anha, laqad ihtadarti minan nari bihidari. Okey, artinya sesungguhnya engkau wahai Ummu Yusuf telah membenteng dirimu daripada api neraka dengan satu bentengan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dengan dia minum sesuatu daripada yang keluar daripada tubuh Nabi SAW tu, menyebabkan apa? Dia telah membenting diri dia daripada api neraka. Yalah, sebab ada sebahagian juzuk daripada juzuk-juzuk Nabi SAW dalam badan dia. Sebab itu kenapa para sahabat dan dimuliakan dan anak-anak Nabi SAW semua dimuliakan, kerana mereka itu sebahagian dari Nabi SAW. Okey, terutamanya Sayyidatina Fatimah. Sebab Nabi sendiri sebut Fatimah bud'atan minni. Okey, Fatimah ni bud'ah. Bud'ah ni sebahagian juzuk daripada aku. Jadi sebab tu kemuliaan Sayyidatina Fatimah ni besar. Okey, berbanding anak-anak Nabi yang lain. Yalah, walaupun Sayyidatina Fatimah yang paling junior lah. Sayyidatina Fatimah ni anak paling junior lah, anak bongsu lah bahasa mudah. Selain daripada Sayyidina Ibrahim, kira daripada mak lain kan. Tapi daripada Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah ni anak bongsu. Okay, anak bongsu. Tetapi Nabi SAW sangat sayang. Dan Nabi SAW sebut tentang kesempurnaan kan. Wanita yang sempurna ni siapa? Antaranya Sayyidah Fatimah. Okay. Dan Allah alam, kita tak jumpalah hadis-hadis yang
menceritakan fadilat anak-anak Nabi yang lain, walaupun mereka semua ni adalah orang yang fadilah, okay? Orang-orang yang mempunyai kelebihan. Tapi Sayyidah Fatimah banyak hadis cerita tentang kelebihan dia. Okay? Antaranya ialah apa? Sayyidah Ahli Syurga, kan? Ketua bagi perempuan-perempuan syurga ni Sayyidah Fatimah, kan? Dia dan Sayyidah Fatimah adalah orang yang akan masuk syurga dulu bila ada ketua, kan? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu menunjukkan tentang kelebihan-kelebihan dia lah. Sebab apa? Sebab apa kemudian ini? Sebab dia adalah sebahagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Kemudian kata Nazim rahimahullah ta'ala, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Artinya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sekalipun mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, dan bayang-bayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kelihatan di bawah pancaran matahari oleh orang yang berakal. Baik. Keterangan pada bait ini Nazim rahimahullah telah menyatakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh dan ke-8 daripada 10 keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Pertama, annahu sallallahu alaihi wasallam la tanamu annahu sallallahu alaihi wasallam tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu. Artinya bahawasanya baginda Nabi SAW tidur kedua matanya tetapi tidak tidur hatinya. Ini jelas. Sebab apa? Ini nanti ada sebuah hadis Nabi sendiri yang sebut. Yang kedua ialah apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a dhilluhu 'ala al-ardi qattu. Bahawasanya baginda Nabi SAW tidak pernah mempunyai bayang-bayang di atas muka bumi. Okey, tidak ada pernah ada bayang-bayang Nabi di atas muka bumi. Baik, dalilnya apa? Adapun dalil yang menunjuk atas bahawasanya baginda Nabi SAW tidur kedua matanya tetapi tidak tidur hatinya, maka iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis sahih. Dia berkata, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira?" Okay. Jadi satu hari Sayyidatina Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, apakah kamu hendak tidur sebelum mengerjakan solat witir?" Okay. Jadi faham di sini Nabi adalah orang yang solat witir selepas tidur. Maksudnya waktu tahajud, kan, berbanding dengan Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Abu Bakar, mereka buat solat witir sebelum tidur. Jadi Sayyidatina Aisyah tanyalah, kan, tengok bapa dia buat lain, kan, kenapa Nabi buat lain? Maka dan apa masalahnya? Tak ada masalah. Cuma kalau orang tidur ada possibilities terlajak, kan, itu isu dia. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, inna 'ainaya tanamani wa la yanamu qalbi." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur." Okay. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Nu'aim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanamu 'ainai wa la yanamu qalbi." Maksud samalah, artinya mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Jadi tak mungkin Nabi akan lalai lah untuk sampai tak bangun tahajud. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qalbuhum." Okey, artinya para nabi itu tidur mata mereka itu, tetapi tidak tidur hati mereka itu. Jadi jelaslah. Jadi kalau para nabi sahaja macam tu, Rasulullah seafdal nabi, lebih-lebih lagi lah, tidak tidur hati dia. Tidur mata ni ialah sebab manusia, ialah dia manusia. Tetapi sebab nabi bukan manusia biasa, maka hati dia tak tidur. Jadi hati nabi tak lalai. Tidur pun ibadah juga, kan? Tidur pun ibadah dengan hati. Tidur itu sendiri ialah satu ibadah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Atha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna ma'syarul anbiya tanamu a'yunina wala tanamu qulubuna. Okey, artinya sesungguhnya lebih kurang maksud tadi juga, kami sekalian para nabi tidur mata-mata kami tetapi tidak tidur hati-hati kami. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Hakim dan dia telah mensahihkannya daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Maksudnya sama, artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur matanya tetapi tidak tidur hatinya. Kelas. Berkata Imam Al-Busairi rahimahullah, sahibul Burdah, la tunkirul wahya min ru'yatihi inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Okey, kata Imam Busairi, jangan diingkarkan wahyu yang diterima baginda sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi, kerana hati baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa dalam keadaan jaga walaupun ketika dua matanya tertidur. Okey, jadi Nabi SAW antara wahyu, cara Nabi dapat wahyu ialah melalui mimpi. Okay? Sebab tu kita tahu contoh macam bila Nabi nak pergi umrah kan, Nabi kata apa kat sahabat, para sahabat, malam tadi aku mimpi kan? Jadi kita tak adalah nak cerita mimpi kita kan kat kawan-kawan, semalam saya mimpi. Adalah orang nak cerita mimpi dia kan, macam-macam lah. Tetapi mimpi kita ni tak signifikan, walaupun ada tengok orang juga kan. Jadi bagi Nabi SAW mimpi dia ada nilai. Sebab apa? Mimpi Nabi ialah daripada wahyu Allah SWT. Sebab itu kan dalam hadis Nabi kata mimpi ni 1/46 daripada kenabian kan, Nabi sebut kan, mimpi ni ialah 1/46 daripada kenabian. Ada hadis. Jadi maksudnya mimpi kita ya, mimpi Nabi confirm lah wahyu kan, tanda kenabian dia kan, sebab mimpi Nabi itu betul. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi kita kan, itu tanda karamah kan. Sebab tu kadang-kadang kita ada jumpa orang yang mana dia mimpi, dia tengok apa yang mimpi dia tu jadi kan. Itu biasa je. Maksud biasa tu ialah benda tu boleh berlaku, tak ada masalah. Allah Ta'ala boleh buka kepada orang macam tu kan, apa yang bakal nak berlaku dan sebagainya. Itu daripada kuasa Allah SWT. Cuma dia tak boleh nak beramal lah dengan mimpi tu kalau benda tu menyalahi syariat. Itu je kan. Sebab tu mimpi kita kena apa? Kita perlu tapis lah apa yang kita tengok dalam mimpi tu dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh beramal suka-suka hati kan, dengan mimpi, sebab mimpi ni bukan dalil. Okay? Mimpi bukan dalil. Mimpi ni hanyalah busyra. Okay? Busyra tu apa? Busyra ni ialah berita gembira kalau benda tu betul. So kalau kita tengok mimpi kita, dalam mimpi kita tu orang suruh kita buat baik, bila kita sedar daripada tidur, kita semaklah dengan hukum hakam syariat yang zahir. Kalau tengok apa yang dia suruh tu tak melanggar syariat, dia suruh kita pergi semayang, dia suruh kita pergi puasa, banyakkan puasa, banyakkan semayang sunat, okeylah, tak ada masalah kan. Tapi kalau mimpi tu gaya orang soleh kan, tapi dia kata okey, awak lepas ni dah boleh minum arak dah, tak payah ikut juga, tu namanya bodoh. Tu namanya bodoh. Saya mimpi kan saya dah dihalalkan minum arak, tak boleh pakai lah mimpi. Tapi ada orang dia tak faham agama, dia kata saya mimpi Rasulullah SAW, Rasulullah kata boleh dah minum arak. Pening. Itu yang jadi kepada alarkam. Alarkam akhir hujung-hujung sesat. Kenapa? Sebab tu mengaku mimpi Nabi, mengaku yaqazah Nabi kan. Yaqazah Nabi memang betul, mimpi Nabi memang betul, tetapi yang macam mana kan? Orang boleh klaim macam-macam. Saya pun boleh klaim saya semalam mimpi Nabi. Tuan-tuan tahu ke tak? Kalau saya kata saya mimpi Nabi semalam kan, jadi tuan-tuan semua insyaAllah power betul ustaz ni kan. Ya, tak mungkin orang yang mimpi Nabi kecuali dia tu wali lah tuan-tuan. Tak mungkin. Kalau ada ahli maksiat mimpi jumpa Nabi itu kira something lah, dia ada something. Ada bukan tak ada kan. Tapi biasanya mereka ni family Nabi, keturunan Nabi SAW. Yalah, Nabi nak jaga anak cucu dia lah. Jadi ada lah orang macam tu kan. So, saya punya guru dia satu hari ada orang jumpa dia,
Kata Ustaz, dia kata Syekh Hamzah Yusof, kata Syekh semalam saya mimpi jumpa Nabi. Syekh tengok dia. Saya berkata, awak ni sadar ke? Dia kata, macam mana Syekh tahu? Tak apalah. Sebab saya kata, tengok dia punya appearance tu memang bukan ahli ibadat lah, kan? Jadi tak mungkin mimpi jumpa Nabi kecuali dia menipu ataupun dia ni ahli keluarga Nabi. Betul lah. So kita punya konsep itu husnuzan lah, kan? Mungkin dia ahli keluarga Nabi. So tanya, betul lah dia jadi ahli keluarga Nabi. Okey lah, Nabi nak jumpa dia. Tapi buat kita ni yang bukan ahli keluarga Nabi ni, macam mana nak dapat mimpi? Of course lah, kena amal kuat sikit lah, ya, kena amal lebih sikit. Mahabbah tu kena tinggi kepada Nabi SAW, barulah dapat mimpi. Tapi maksudnya kalau kita mimpi pun, benda tu tidak boleh dijadikan syariat, kecuali benda tu kita kena semak dulu dengan apa? Dengan syariat yang ada, kan? Contoh macam tadi, kan, Nabi kata dia dalam kita bila belajar bab puasa apa semua, adalah perbahasan tu, kan? Ya, perbahasan macam mana kalau orang dia puasa mimpi jumpa Nabi, Nabi kata esok raya. Tapi ikut tengok anak bulan tak raya lagi, macam mana? Nak raya ke tak raya? Dia kata tak raya. Ataupun besok orang kata raya, dia kata saya mimpi kata Nabi kata tak raya, pun tak boleh pakai lah. Bukan kita tak pakai Nabi tu, kita tak pakai dia. Sebab kita tak tahu dia betul tak betul, kan? Dia dengar dalam mimpi dia macam mana, betul ke Nabi cakap tu? Tak, Nabi cakap lain, dia faham lain. Betul? Kan macam-macam possibilities. Sebab tu ada benda yang kita boleh ikut, ada benda tak boleh ikut. Tetapi tu kata ada orang mempergunakan masalah tu, kan? Dan ialah orang bila dah ta'asub ni kan payah. Itu yang dibuat oleh Arqam. Nabi suruh banyak sedekah, dia tak sedekah pun, kan? Dia tak sedekah pun. Yang sedekahnya anak-anak murid. Memang betul, kan? Dia punya pengasas dia tu, kan, Ustaz Asy'ari. Ialah awal-awal bagus, ya. Arqam ni awal-awal bagus. Kalau tidak, tak ramai lah orang ikut dia, betul. Setakat saya kenal keliling saya ni ramai ikut. Yang tuan-tuan ustaz yang tuan-tuan tengok yang bagus-bagus, kan, kat dalam TV, siapa? Ustaz Bahrul Majud, Ustaz apa tu, yang dalam IKIP selalu hari Jumaat tu semua petang. Ustaz apa, Ustaz Zuramli, Ustaz Zuramli, Ustaz Muhammad Al-Ami, kan? Itu semua kan anak didik Arqam. Ni baru wafat, dia punya wakanan dia, kan. Ini Ustaz Halim Abbas. Itu semua parlima lah, kan? Jadi dia orang ni ikut Arqam sebab apa dulu, kan? Awal-awal dia sebab ada ilmunya, ada tarbiyahnya, ada ekonominya dan sebagainya, kan? Tapi akhirnya ekonomi nampak macam ekonomi apa? Nampak macam ekonomi komunis. Dia tak tengok sini. Kita cuba baca konsep dia. Sebab konsep dia kan, siapa yang ada duit, dia kena bagi duit itu kat jemaah. Betul? Duit itu kena bagi kat jemaah. Jemaah akan distribute balik duit itu kepada ahli-ahli jemaah. Maksudnya, tuan-tuan kaya ke, tuan-tuan miskin ke, duit dapat semua sama. Sama tu maksudnya apa? Ikut keperluan. Contoh, haji ada 10 orang anak, dia akan bagi ikut 10 orang anak. Haji ada 2 orang anak, walaupun haji punya gaji itu 10,000, tapi sebab 2 orang anak, haji dapat 2,000 je. Contoh, dia ni sebab walaupun gaji dia 2,000, tapi sebab dia akan bagi, tapi sebab dia 10 orang anak, dia akan dapat 10,000. Contohlah 2 orang. Secara mudah-mudahan dia bagi macam tu. So kita yang kerja penat-penat ni, macam syariat tak pernah ajar, kan? Itu memang komunis, kan? Marxism punya konsep. Tapi di make up dengan nama Islam, kan? Orang banggakan. Saya sembang dengan anak didik Arqam yang dah keluar lah daripada Arqam. Keluar Arqam ni macam murtad lah kira. Yang mana yang lari daripada Arqam, kan, kira murtad. Ya, saya kata teruk lah, kan? Betul. Jadi ajaran sesat ni, orang ilah, kan? Memang orang semua kata, kita nak ekonomi macam Arqam, sabar. Kita tak tahu betul-betul macam mana, kan? Macam mana, apa yang dia buat sampai dia boleh survive macam tu,
Okey. Itu tak cerita lagi lah masalah akidah. Cuma yang saya nak cerita tu masalah apa? Ada orang selalu lah yang qazah kan, oh semalam mimpi Nabi marah kan. Sebab apa? Tak kemas dewan. Takkanlah mimpi Nabi serendah macam tu. Kan? Ni kadang-kadang dia orang ni itulah akhirnya mengarut-garut. Okey. Ya Arhamar Rahimin. Boleh kan? Tapi mimpi Nabi itu betul. Maksudnya kalau orang ada memang jumpa Nabi, boleh, memang benda tu benda yang harus dari sudut akal dan dari sudut syariat pun memang ada hadis Nabi. Siapa yang mimpi aku, maka dia mimpi aku dengan sebenar. Kan? Sebab apa Nabi kata syaitan tak boleh menyerupai aku. Dan benda tu ialah berita gembira lah buat kita. Okey. Baik, kemudian dia kata apa? Kat mana tadi dah lari dah. Okey. Dia kata jangan diingkarkan wahyu yang diterima Nabi SAW melalui mimpi, kerana hati baginda Nabi SAW sentiasa dalam keadaan jaga walaupun ketika dua matanya tertidur. Tu poinnya. Jadi Nabi SAW ada benda yang Nabi terima daripada mimpi lah. Tu poin saya lah. Okay, ada benda yang Nabi mimpi kan, ketika mana perang Uhud pun Nabi mimpi kan, Nabi mimpi dan Nabi bagi tahu mimpi tu ke para sahabat. Macam tadilah umrah, wahai sahabat, aku mimpi kita semua berihram kan, mengelilingi Kaabah tawaf. So nampaknya tu macam Allah Ta'ala nak suruh kita pergi umrah. So siap-siap kita nak pergi umrah. So sahabat siap-siap pergi umrah tahun ke-6 hijrah kan. Lagi apa lagi, waktu nak perang Uhud tu Nabi mimpi. Nabi kata berdasarkan takwilan mimpi tu ialah Nabi kata kita adalah Nabi mimpi beberapa perkara. Nabi kata yang ni maksudnya ialah kota Madinah, yang ni maksudnya ada sebahagian para sahabat yang akan tumbang, yang akan dicundang, yang akan syahid. Ini mimpi ni itu dan ini, maka Nabi kata ikut cadangan aku kita perang dalam Madinah lah, bertahan dalam Madinah, jangan keluar. Okey, jangan keluar daripada kota Madinah. Tapi para sahabat yang lain kata, oh, tapi Nabi ini wahyu ke pandangan Nabi? Kan? Para sahabat dia ada adab lah. Dia tanya dulu kan. Jadi Nabi kata ini pandangan aku. Jadi kalau macam tu kami cadang kita perang kat luar lah. Kan? Kita perang kat luar. Itu yang berang di Uhud. Kan? Di Uhud. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Nabi tahu apa? Nabi tahu mimpi Nabi itu ada dia punya kebenaran ni lah. Afdalah tu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dah akhirnya berlaku lah apa yang berlaku kan. Gigi Nabi patah dan sebagainya. Benda tu Nabi dah mimpi. Ya, dah mimpi awal. Boleh. Dan ada pun dalil yang menunjuk atas bahawasanya baginda Nabi SAW tidak pernah mempunyai bayang-bayang di atas muka bumi, maka iaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi daripada Zakwan, dan dia berkata anna Rasulullah SAW lam yakun yara lahu dhillun fi syamsin wala qamar. Artinya bahawa Rasulullah SAW tidak pernah mempunyai bayang-bayang semasa berada di bawah sinaran matahari dan bulan. Okey, Nabi tak ada bayang-bayang. Berkata Ibnu Sabu' rahimahullah, min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna dhillahu kana la yaqa'u 'ala al-ard wa annahu kana nura fa kana idza masha fi syamsi aw al-qamar la yanzuru lahu dhill. Okey, artinya di antara keistimewaan Rasulullah SAW ialah bahawa bayang-bayang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat di atas bumi. Kenapa? Kerana baginda Nabi SAW adalah nur, adalah cahaya. Maka apabila baginda SAW berjalan di bawah sinaran matahari atau bulan, tidak kelihatan baginya bayang-bayang. Sebab apa? Cahaya memang tak ada bayang-bayang. Cahaya tak ada bayang-bayang. Sebahagian ulama rahimahullah menyatakan wa yashhadu lahu hadithun qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi waj'alni nura. Artinya, dan dibuktikan baginya oleh hadis, dibuktikan baginya apa? Bahawasanya Nabi SAW ni ialah cahaya, ialah apa? Oleh hadis Rasulullah yang bersabda doanya, ya Allah jadikanlah aku nur, jadikanlah aku ni cahaya. Okey.
Jadi ada orang dia argue lah masalah Nabi ni cahaya ke apa kan. Jadi kita kata tak, Nabi ni manusia. Nabi ni manusia, Nabi maksudnya Nabi ada kulit, ada daging, ada tulang dan sebagainya. Nabi ada darah. Nabi kalau luka keluar darah lah. Tak adalah apa ni, keluar benda lain kan. Okey. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam masa yang sama, secara kita panggil apa, rohaninya tu Nabi ialah rohaninya cahaya. Tetapi kita kata physically pun tidak ada masalah. Kalau Allah Ta'ala boleh buat malaikat itu daripada cahaya, maka Allah Ta'ala boleh jugalah menjadikan Nabi ini sebagai cahaya. Seperti mana Allah Ta'ala jadikan matahari, Allah Ta'ala pun boleh jadikan cahaya daripada kita panggil objek legap macam kita ni kan. Benda tu dalam kuasa Allah Ta'ala tidak ada masalah. Okey, cuma orang bahas tentang masalah kecahayaan Nabi ni dari beberapa sudut. Pertama tentang masalah hadis Nur Muhammad. Okay, hadis Nur Muhammad. Hadis ni famous dan di alam Melayu kita ni memang memegang dan menerima konsep Nur Muhammad. Dan cuma masalah Nur Muhammad ni dia berdasarkan kepada sebuah hadis yang dikritiklah hadis tu oleh ulama-ulama hadis. Okey, hadis ni masyhur, dikarang sebuah kitab tentang hadis tu oleh ulama kita zaman dahulu lah, antaranya ialah Syekh Daud Al-Fatani. Cuma kita maklum kan, para ulama kita mutaakhirin ini dia tak kuat, maksudnya ulama-ulama mazhab kita lah, mereka tidak sekuat ulama-ulama mutaqaddimin di dalam masalah hadis. Okey, bukan dia orang tak tahu hadis tak, tapi tak kuat ihtimam mengambil perhatian terhadap sina'ah seni-seni ilmu hadis, sehingga menyebabkan banyaklah juga hadis-hadis yang palsu yang diriwayatkan. Itu kita tak nafi. Okey, jadi antara hadis yang dikritik oleh orang-orang yang terkemudian yang dibawa masuk ialah apa? Hadis tentang Nur Muhammad kan? Hadis daripada Sayyidina Jabir ni. Dan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dia ada memang kitab dalam bahasa Jawi kan? Orang-orang Melayu kita kat pondok memang baca. Jadi sebab tu pegangan tentang masalah Nur Muhammad ni kuat. Cuma kalau kita kata kita pegang Nur Muhammad berdasarkan hadis tu palsu menurut sebahagian ulama. Menurut ulama-ulama yang ni lah, yang ada sekarang ni kan. Okey, dan terutama Sadar Maryam. Mereka ni ahli sufi juga. Okey, tapi diorang ni ulama hadis. Sebelum jadi ahli sufi, diorang ni ulama hadis dulu. Jadi dia memang sangat ketat lah dalam menjaga hadis Nabi SAW. So dalam kajian mereka mengatakan ini hadis ni hadis palsu. Okey, tetapi tidak menafikan konsep Nur Muhammad itu, tak nafi bahawasanya awal penciptaan Allah SWT ialah apa? Ialah Nur Muhammad. Benda itu harus-harus saja. Walaupun ada dalil lain yang mengatakan benda pertama yang Allah Ta'ala cipta ialah air ya, berdasarkan nas Al-Quran. Tetapi kita kata apa, tak ada masalah kalau Allah Ta'ala nak cipta Nabi, cahaya Nabi yang pertama pun okey-okey je. Cuma apa dalilnya lah, itu kan masalah. Dari sudut akal kita kata tak ada masalah kan? Cuma kita kata masalah agama ni perlu kepada dalil kan? Mesti kena ada dalil. Apa dalil jawab? Boleh? Dan tidak menafikan juga bahawasanya Nabi itu cahaya. Sebab pertama berdasarkan ayat Quran kan, Allah Ta'ala dah sebut di dalam kitab kita pun ada sebutkan di awal kitab itu, kita ada baca yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata apa? Mana tu? Ni wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kan. Okey, dengan izin Allah sebagai cahaya yang menerangi. Allah Ta'ala kata kepada Nabi apa? Wa sirajan munira. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa juga? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata mana ni? Wa azzaruhu wattaba'un nur. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Nur di situ Quran lah. Okey, inna arsalnaka nazira kan. Dia ada satu ayat Allah Taala kata apa? Allah Taala telah beri kepada kamu kitab dan juga nur kan? Kitab dan cahaya.
Jadi ulama kata cahaya di situ ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cahaya di situ ialah Nabi SAW. Sebab ada orang kata cahaya itu ialah Al-Quran. Kita kata tak ada faedah sebab Allah Ta'ala dah sebut sebelum itu kitab. Jadi Allah Ta'ala telah beri kepada kita kitab dan cahaya. Jadi kitab tu Quran, cahaya itu siapa? Nabi SAW lah, untuk kita memahami Al-Quran tersebut. So Nabi sebagai cahaya itu tidak ada masalah konsep tu. Okey, tetapi dalil dia apa? Tu tengok baliklah kepada dalil apa. Dan adakah Nabi memang cahaya Nabi itulah yang diciptakan permulaan, itu pun masih khilaf. Baik, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri cahaya. Ni dia kata dalil ni ialah apa? Sebab Nabi sendiri minta waj'alni nura, kan, doa ketika mana kita doa nak berjalan pergi ke masjid, pergi ke surau, ataupun doa selepas kita solat sunat qabliyah subuh, kan, qabliyah subuh sebelum kita solat subuh. Tapi kat surau ni tak sempat lah aku untuk baca panjang, kan, kecuali tuan-tuan dah tahu lah. Sebahagian tempat macam saya dulu kat pondok, kita solat 6.30 baru solat subuh, kan, 6.30 baru solat subuh. So macam-macam amalan kita boleh buat. Dia kan amalan sebelum subuh ni banyak. Maksudnya amalan sebelum solat subuh ni banyak. Pertama baca apa ni, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astaghfirullah 100 kali, kan. Kalau amalan Imam Ghazali baca apa ni, Al-Fatihah 40 kali, kan. Semua tu ambil masa lah. Dia kita nak baca doa Nabi SAW tu, kan, adalah 2 buku surat nak baca tu, dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, kan, doa dalam Bidayatul Hidayah. So kalau masa kita bagi masa 10 minit je dah terus solat, memang tak sempat lah. Sebab solat sunat qabliyah je lah. Okey, kemudian apa, sunat Nabi nak baring dulu sekejap sebelum solat subuh, kan. Tu semua amalan-amalan tu ambil masa lah. Jadi dia ikut tempat lah macam saya, kan. Kalau tuan-tuan pergi ke tempat yang mana dia lambat sikit, mungkin 15 minit ke 20 minit baru solat subuh, tak apa, bolehlah amal. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Jadi ada doa. Jadi Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Ni saya habiskan kat sinilah last doa Nabi ni. Dan selain keduanya telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW adalah baginda Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Ini doa Nabi. Apa dia? Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ini ya, doa famous kita dah biasa dengar. Wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, waj'alni nura. Okey, jadi Nabi kata, ya Allah, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Jadikanlah dalam hati aku cahaya, pada hati aku cahaya, dan pada pendengaran aku cahaya, dari kanan aku cahaya, dari kiriku nur, di atas aku nur, dan di bawahku nur, dan di depanku nur, dan belakangku nur. Waj'al li nura, dan jadikanlah aku cahaya. Ini hadis sahih. Jadi Nabi sendiri yang minta untuk jadi cahaya. Jadi doa Nabi kan makbul, maka tak ada masalah lah untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi SAW daripada cahaya. Jadi kita berhenti sini dulu, tuan-tuan. Baik, itu datang Allah, itu datang kepada diri saya sendiri. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Kita dah kalau ikut tu dah habis lah, dah tak jauh dah. Yang ke-9 dan ke-10 kemudian dia ada khatimah, insyaAllah. Wallahu ta'ala ala wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita takut dengan tasbih kafarah surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri insana fi khusr alladhina amanu wa salihun wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.